Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid dan juga ibu bapa atau penjaga kelas 2 Anggerik. Okey, sebelum saya mulakan sesi taklimat ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Jika ada yang belum kenal, nama saya ialah Fatimah Munirah. Saya ialah guru kelas 2 Anggerik bagi sesi 2021. Baiklah, untuk sesi taklimat ini saya akan ceritakan sedikit tentang tata cara pembukaan sekolah bagi sesi 2021. Briefing ini lebih menjurus kepada murid-murid kelas 2 Anggerik. Kalau ibu bapa ada anak-anak di tahun lain, sila bertanya kepada guru kelas anak-anak lah. Okey, baiklah, kita teruskan kepada slide yang pertama. Baik, tarikh pembukaan sekolah saya tahu semua dah sedia maklum. 1 Mac 2021 pembukaan sekolah untuk murid prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Manakala 8 Mac 2021 bagi tahun 3 hingga tahun 6. Seterusnya, ini ialah waktu persekolahan bagi murid tahap 1, which is murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Okey, pada hari Isnin hingga Khamis, murid perlu hadir ke sekolah seawal jam 7.30 pagi dan waktu balik ialah pada 12 tengah hari. Manakala hari Jumaat pula, sesi persekolahan akan bermula pada jam 7.30 pagi dan berakhir pada jam 11 pagi. Jadi waktu jadual ini diawalkan waktu balik kerana lepas waktu balik guru kelas akan menggunakan masa tersebut untuk mensanitasi. Untuk makluman semua, kantin akan beroperasi seperti biasa, namun makanan yang dijual akan dijual secara bungkusan sahaja. Nanti saya akan masukkan menu harian kantin dalam grup WhatsApp kelas ya. Untuk murid-murid yang waktu rehat, murid-murid akan sama juga macam tahun lepas, murid-murid akan makan di dalam kelas dan akan ada guru bertugas yang akan bersama dengan murid di kelas lah untuk memantau keadaan dalam kelas. Okey. Baiklah, seterusnya ini ialah saya akan terangkan tata cara norma baharu bagi sesi persekolahan 2021. Okey, saya akan terangkan satu persatu ya. Okey. Yang pertama, murid perlu hadir ke sekolah sebelum jam 7.30 pada setiap hari. Okey, laluan drop off murid sama sahaja macam tahun lepas. Kalau ibu ayah nak hantar dekat pintu C, pintu depan, sama je boleh. Atau ibu ayah boleh juga hantar di pintu belakang. Tapi cumanya untuk minggu pertama ni, 1 hari bulan hingga 5 hari bulan, pintu E, pintu belakang ditutup untuk kerja naik taraf. Okey, jadi ibu bapa hanya boleh menghantar atau drop off anak melalui pintu C, iaitu pintu depan sahaja. Jadi saya harap ibu bapa boleh hantar anak lebih awal daripada biasa. So, minggu depannya 8 hari bulan dah boleh mula hantar anak, drop off anak di pintu E, which is pintu belakang. Okey, seterusnya, murid hendaklah memakai tag nama kod QR pada setiap hari. Tag nama kod QR ni bertujuan untuk guru-guru bertugas catat suhu dan kehadiran murid pada setiap hari. Tapi in case lah kata hari itu murid terlupa nak bawa, tak ada masalah, boleh datang terus je. Ambil suhu macam biasa dekat pagar, masuk ke dewan dan guru bertugas akan cari nama murid secara manual lah. Tak ada masalah. Tapi digalakkan untuk pakai setiap hari supaya urusan pengambilan suhu dan juga kehadiran murid tu lebih lancar lah. Okey. Okey, untuk kelas 2 Anggerik, saya dah sediakan tag nama ini dan juga pemegang dia.
Jadi saya akan bagi pada hari Isnin nanti. Okey. Untuk hari Isnin nanti murid tak ada lagi tag ni kan. Jadi tak apa, tak perlu risau. Nanti saya akan scan secara manual di dalam kelas lah. Okey. Baiklah, yang seterusnya, pemakaian pelitup muka adalah pada setiap masa. Untuk murid-murid dibenarkan pakai pelitup muka jenis kain, asalkan corak yang digunakan tu adalah bersesuaian. Okey. Okey, yang seterusnya, masuk dan keluar sekolah mengikut laluan yang betul. Okey, laluan murid telah ditandakan dan murid perlu mengikut laluan tersebut. Okey, ini sama macam tadi yang saya terangkan, makluman penutupan pintu masuk dan keluar, pintu belakang yang akan ditutup pada 1 hingga 5 Mac ini bagi tujuan penambahbaikan kawasan tersebut dan akan dibuka semula pada 8 Mac. Jadi ibu bapa tolong ingatkan anak-anak sama ada nak tunggu ibu bapa di pintu depan atau pintu belakang. Sebab macam tahun lepas ada anak-anak yang macam tak ingat ayah dia suruh tunggu kat pintu depan ke pintu belakang ke. Bila dia pergi kat depan, rupanya ayahnya tunggu dekat belakang. Jadi di situ akan jadi masalah sikit lah. Okey. Seterusnya, ini murid-murid digalakkan membawa bekal makanan setiap hari. Ya, kalau nak beli dekat kantin pun boleh, tak ada masalah. Ya. Cumanya kita akan makan di kelas lah. Bila makan di kelas, macam biasa sebelum waktu rehat, guru akan lepaskan murid-murid untuk cuci tangan dulu dekat tempat cuci tangan di luar kelas dan masuk semula dan makan. Dah habis makan, kena kemas semula meja, lap meja. Kalau makan nasi lemak bungkus ke, kemas balik, plastik ikat elok-elok, meja lap dengan tisu dan buang dalam tong sampah. Jangan biarkan makanan tu terjatuh kat lantai ke, bersepah atas meja ke. Pastikan meja masing-masing sentiasa kemas. Okey? Seterusnya, murid-murid tidak dibenarkan berkongsi makanan dengan murid lain. Okey? Yang ini ibu bapa pun perlulah sentiasa ingatkan anak-anak, ya. Okey, jaga jarak fizikal. Murid-murid tidak boleh bermain atau bersentuhan dengan murid-murid lain. Kalau boleh kita nak elakkanlah perkara-perkara macam ni, ya. Okey, seterusnya, tidak berkongsi alat tulis. Jadi, ibu bapa mohon sediakan alat tulis yang lengkap kepada murid-murid. Kalau boleh, setiap hari mesti bawa buku ikut jadual. Kalau murid-murid terlupa nak bawa barang atau terlupa nak bawa buku teks, jadi macam masalah lah sebab kita tak boleh berkongsi, kan? Okey, seterusnya, murid-murid hendaklah kekal di meja masing-masing sepanjang masa. Kalau boleh, janganlah pergi berjalan ke, pergi singgah bersembang-sembang dekat meja kawan ke, kan? Kalau boleh, tolong elakkan. Kalau nak pergi tandas, minta kebenaran daripada guru subjek dan boleh terus ke tandas. Okay, kerapkan mencuci tangan. Tempat cuci tangan, tadi saya dah kata, dia ada disediakan di luar kelas. Dan bila-bila masa saja kalau murid rasa dia nak basuh tangan, dia boleh je basuh. Saya juga dah sediakan sabun cuci tangan dekat dalam kelas. Okey, ini penting, ya. Hadir ke sekolah dalam keadaan sihat sahaja. Saya harap ibu bapa tidak menghantar anak-anak ke sekolah jika anak-anak tersebut tidak sihat. Okey, tapi kalau masa ibu bapa hantar tu dia sihat, tapi masa sekolah dia baru tunjukkan sebarang gejala, pihak sekolah akan terus menghubungi ibu bapa dan ibu bapa perlu terus datang dan ambil anak untuk dibawa pulang. Ya. Okey, dah habis tentang tata cara SOP semasa di sekolah. Kita akan terus kepada lokasi kelas. Okey, di mana letaknya kelas 2 Anggerik. Okey, ini ialah laluan ke kelas 2 Anggerik. Okey,
Ini ialah laluan daripada pintu masuk. Okey. Ini laluan pintu masuk kan. Di sini murid-murid akan ambil suhu dan terus ke dewan untuk catat suhu. Kemudian dia akan keluar balik lalu sini dan ikut laluan ini dan terus ke sini kan. Okey. Terus ke sini, masuk sini dan naik tangga ke tingkat 1 dan akan jumpalah kelas 2 Anggerik di sini. Di sini kelas 2 Anggerik di blok D tingkat 1. Kelas 2 Anggerik terletak di sini. Okey? Jelas ya? Okey. Untuk laluan balik sekolah pula, bagi kelas 2 Anggerik, murid-murid akan turun mengikuti tangga yang sama masa dia datang sekolah dan turun pada tangga itu terus mengikuti laluan yang berwarna merah ini. Ini laluan yang sama macam tahun lepas masa tahun 1. Laluan balik ikut laluan belakang dewan ni, terus sahaja jalan dan murid akan tunggu di dalam kawasan sekolah sementara ibu bapa datang ambil lah. Jadi murid-murid tak boleh terus keluar dan tunggu ibu bapa di luar sekolah. Satu video untuk tunjukkan di mana laluan nak ke kelas. Okey, jadi bolehlah tonton video ini supaya murid-murid tahu laluan mana dia nak ikut untuk masuk ke kelas. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang kedudukan murid dalam kelas. Okey, ini ialah pelan kedudukan kelas. Okey, basically susunannya macam susunan dalam dewan peperiksaan lah. Tak boleh nak rapat-rapatkan meja, tak boleh nak susun secara berkumpulan sebab kena ada jarak antara setiap meja ni. Jadi saya dah susun kedudukan murid ikut abjad A sampai Z. Okey, ikut dalam name list murid lah. Jadi kalau masuk ikut sini, nanti hari pertama saya akan tunggu di meja guru. Mohon murid-murid masuk kelas dan saya akan tunggu di sini. Bagi tahu nama dekat saya dan saya akan tunjukkan meja dia kat mana. Okey, ini ialah pelan kedudukan kelas. Okey, masuk ikut pintu masuk sahaja, pintu hadapan. Ya, keluar ikut pintu belakang sahaja. Okey, masuk ikut pintu hadapan, keluar ikut pintu belakang. Untuk kedudukan murid ni, kalau ada mana-mana murid yang macam ada keperluan untuk ditempatkan di hadapan, contohnya macam kalau dia ada masalah rabun jauh ke, mohon ibu bapa PM saya untuk kita arrangekan semula tempat duduk murid. Tapi kalau murid tu okey, dia boleh nampak dari jauh, tak ada masalah apa ke, kita kekalkanlah kedudukan dia mengikut abjad tadi. Okey?
Okey, ini untuk kedudukan ini saya dah letakkan dekat pintu masuk kelas nanti senarai nama murid berserta dengan nombor meja dia. Jadi murid-murid yang datang terus tengok nombor meja dan masuk. Kalau tak ingat pun tak apa, boleh masuk tanya je saya akan beritahulah nombor berapa. Okey? Okey, baiklah. Seterusnya, okey, kita akan masuk kepada jadual waktu. Okey, jadual waktu ini tak samalah dengan yang jadual waktu PDPR hari tu. Ini jadual waktu baru. Saya akan masukkan juga dalam WhatsApp group kelas kita, aku sendiri. Sebab daripada tahun 1 kan dah letak buku dekat dalam box. Jadi saya rasa murid-murid 2 Anggerik dah tak ada masalah lah untuk susun buku sendiri ikut jadual. Okey? Seterusnya, kita masuk kepada peralatan pembersihan dalam kelas. Okey, saya dah sediakan beberapa lah untuk kegunaan dalam kelas. Peralatannya seperti cecair pencuci tangan, hand sanitizer. Saya ada beli wet wipes dengan mask. Termometer saya tak beli lagi, tak sempat nak beli, tapi saya akan guna yang saya punya sendirilah. Jadi yang untuk kegunaan murid ni, murid boleh gunakan, tak ada masalah. Cuma gunakan dengan cermat. Jangan membazir lah. Kalau nak basuh tangan, just picit sekali je, tak perlu picit banyak-banyak. Nanti kalau banyak sangat buih, bazir. Sebab benda ni kita nak pakai lama kan. Okey. Yang wet wipes ni pula kegunaannya untuk kalau lepas makan ke, murid nak lap meja ke kan, boleh gunakan wet wipes. Dan juga mask ni, murid-murid datang daripada rumah pakai mask sendiri. Kalau katalah tiba-tiba mask tu terjatuh ke, terkoyak ke, terhilang ke, boleh ambil mask daripada kelas lah. Seterusnya, okey, laci simpanan buku murid di kelas. Okey, saya dah bawa naik laci ni daripada kelas 1 Anggerik yang tahun lepas. Ini ialah laci ni kan. Jadi dah ada dah label nama yang Cikgu Nur Afiah dah letak kan. Jadi murid-murid perlu masukkan buku dalam laci yang telah ditandakan dengan nama masing-masing. Okey, hari Isnin pun dah boleh bawa buku dan terus simpan. Dan cuma saya nak ingatkan, please jangan buka laci murid lain atau ambil buku murid lain. Sebab kalau hilang nanti masalah pula nak cari. Tolong jaga laci masing-masing. Ya? Okey, seterusnya, okey, ini ialah aturan menggunakan laci ini. Untuk murid-murid keluarkan buku hanya dibenarkan pada waktu pagi sebelum bermula kelas yang pertama. Okey? Bila datang sekolah je sampai dekat kelas, boleh terus pergi dekat laci dan keluarkan buku yang akan digunakan, buku-buku yang akan digunakan untuk jadual pada hari itu. Kalau hari itu ada kelas BM Agama, Matematik, Sains, keluarkan terus semua buku untuk keempat-empat subjek. Jangan sampai waktu BM baru nak pergi belakang keluarkan. Sampai waktu agama baru nak pergi belakang nak keluarkan. Jadi macam mengganggulah PDP cikgu yang masa tu kan. Lagi satu, bila nak simpan atau nak keluarkan buku, tolong please jangan buat serentak. Kalau ada nampak kawan-kawan lain yang tengah berdiri dekat tempat tu, jangan pula sibuk nak pergi juga kat situ dan nak keluarkan buku pada masa yang sama. Tunggu dah macam tak ada orang. Dah tak ada orang, kalau ada seorang dua je baru pergi. Jangan ramai-ramai berkumpul dekat tempat laci ni untuk keluarkan buku pada masa yang sama. Okey? Kalau dah semua pergi dekat situ pada masa yang sama, dah tak ada lah SOP pula kan. Okey. Untuk masukkan buku pula, untuk simpan semula buku, boleh dilakukan pada waktu terakhir sahaja. Bila dah habis masa terakhir, minta kebenaran guru subjek tu untuk, cikgu boleh tak saya simpan buku dalam laci? Bila cikgu tu dah benarkan, baru simpan dalam laci. Okey? Itu sahaja untuk laci simpanan buku. Okey, kita masuk kepada hal-hal lain. Okey, yang pertama,
ibu bapa yang ingin membuat sumbangan peralatan pembersihan kelas macam wet wipes ke, sanitizer, liquid hand wash, face mask, lagi apa atau termometer adalah dialu-alukan. Okey. Dan seterusnya tanda nama atau name tag murid masih kekal seperti yang tahun lepas. Okey. Seterusnya jadual waktu pelan kedudukan kelas akan dimasukkan dalam WhatsApp kelas. Nanti saya akan masukkan pada hari Ahad lah. Okey, bersama dengan satu lagi menu makanan harian di kantin saya akan masukkan juga dalam grup WhatsApp. Seterusnya ini adalah untuk makluman ibu bapa, mohon kemukakan surat rasmi dan serahkan kepada saya guru kelas jika jika tiga situasi jika belum bersedia untuk menghantar anak ke sekolah. Kalau ada ibu bapa yang rasakan dia tak nak hantar anak pada masa ni kan, boleh, tapi kena hantar surat kepada saya. Nanti saya akan serahkan kepada Puan Suhaila lah. Jadi yang seterusnya, kemukakan surat rasmi jika ibu bapa tidak membenarkan anak menyertai aktiviti pendidikan jasmani. Ini pun ibu bapa kena sediakan surat dan hantar kepada saya lah. Nanti saya akan bagi kepada guru PJ kelas 2 Anggrek. Dan yang ketiga, sediakan surat rasmi juga jika murid tidak hadir ke sekolah atas apa jua faktor. Okey, ini ibu bapa boleh hantar secara soft copy lah. Boleh hantar dekat Telegram saya atau boleh emailkan kepada saya. Nanti saya akan masukkan email saya dalam grup WhatsApp. Okey. Kalau ibu bapa ada lagi soalan-soalan lain nak tanya, nanti saya akan buka semula setting grup WhatsApp tu kepada dua hala, sebab kita dah tak ada PDPR kan. Jadi ibu bapa boleh tanya soalan dalam grup dalam WhatsApp grup kelas lah. Ya. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk taklimat seberingkas lah tentang SOP ataupun tata cara norma baharu untuk sesi persekolahan 2021. Saya harap semua ibu bapa dah bersedia dan murid-murid pun dah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk memulakan sesi persekolahan kita. Jika ada apa-apa lagi maklumat baru ataupun maklumat tambahan, saya akan maklumkan terus dalam grup dalam WhatsApp grup kelas ya. Okey, jadi saya rasa itu sahaja untuk penerangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menonton video ini dan itu sajalah. Assalamualaikum dan terima kasih.